Berikut adalah resepi asam pedas keladi. Bahan-bahannya: 3 batang keladi dipotong kasar dan direndam, 1 labu bawang besar dihiris nipis, 2 sudu pes cili, 2 cm kunyit, 1 cm halia, 1 sudu udang kering, setengah cawan air asam jawa, 2 sudu sos ikan, setengah sudu belacan goreng tanpa minyak, gula dan garam secukup rasa. Pertama sekali, celur batang keladi di dalam air mendidih. Biarkan hingga empuk. Sementara itu, tumbuk kunyit. Apabila hancur, tumbuk pula halia. Masukkan sedikit garam supaya bahan lebih mudah ditumbuk. Kemudian masukkan belacan dan tumbuk sebati. Teruskan dengan menumbuk udang kering hingga hancur dan sebati. Apabila batang keladi empuk, angkat dan toskan airnya. Selepas itu, panaskan periuk dan masukkan 2 cawan air. Diikuti dengan bahan-bahan yang ditumbuk tadi serta pes cili. Kacau sebati dan biarkan mendidih. Seterusnya, masukkan bawang besar, diikuti dengan air asam jawa dan sos ikan. Biarkan lagi hingga mendidih dan masukkan batang keladi celur tadi. Biarkan merenih dan akhir sekali masukkan gula. Kacau sebati dan renyihkan lagi hingga masak. Asam pedas keladi sedia untuk dihidang. Berikut adalah cara-cara membuat bendi goreng. Bahan-bahannya ialah 100 gram kacang bendi, 1 sudu udang kering, 2 ulas bawang putih dicincang, 2 ulas bawang merah dipotong halus, 1 biji cili merah dihiris nipis, sedikit gula, sedikit garam dan minyak untuk menumis. Cara membuatnya: pertama sekali, tumbuk udang kering, diikuti dengan bawang putih. Setelah itu, panaskan minyak dan tumis bahan-bahan yang ditumbuk tadi hingga naik bau, diikuti dengan bawang merah. Apabila bawang merah sudah layu, masukkan gula dan kacau hingga sebati. Kemudian masukkan kacang bendi, kacau hingga kacang bendi layu dan akhir sekali masukkan cili merah. Kacau seketika hingga bendi masak dan sedia untuk dihidang. Berikut adalah cara-cara membuat gulai ikan Sumatera. Bahan-bahannya ialah 300 gram ikan tenggiri, 1 gelas santan, 1 sudu teh jintan putih, 2 sudu besar kerisik, 1 sudu besar cili tumbuk, 2 keping asam gelugur, 1 helai daun kunyit, garam dan serbuk perasa. Bahan-bahan dikisar adalah 2 ulas bawang besar, setengah inci halia, 1 ulas bawang putih, 1 sudu makan ketumbar dan sedikit minyak untuk menumis. Mula-mula, tumis bahan yang dikisar bersama cili tumbuk dan serbuk kunyit hingga wangi. Kemudian masukkan santan dan kacau rata. Sekiranya santan kelihatan terlalu pekat, tambahkan sedikit air. Masukkan kerisik. Biar hingga mendidih. Apabila mendidih, masukkan ikan dan daun kunyit. Gulai ikan Sumatera sedia untuk dihidang. Berikut adalah kaedah menyediakan nasi goreng Cina istimewa. Bahan-bahannya: 2 cawan nasi, 2 biji telur, 50 gram isi ayam dipotong kecil, 50 gram udang dibuang kulit, 1 sudu kecil sos tiram, 2 sudu kecil kicap cair, 2 sudu kecil minyak bijan,
2 ulas bawang putih ditumbuk hancur, 1 inci halia ditumbuk hancur, 1 sudu kecil serbuk lada hitam dan garam secukup rasa. Mula-mula, tumis halia dan bawang putih sehingga wangi. Kemudian, masukkan isi ayam, sos tiram, kicap cair, garam, serbuk lada hitam, minyak bijan dan udang. Masak sehingga ayam serta udang empuk. Seterusnya, masukkan nasi. Kacau rata dan perlahankan api. Goreng telur di dalam kuali yang berasingan. Kacau dan goreng telur tersebut sehingga separuh masak. Selepas itu, campurkan bersama nasi dan gaul sehingga semua bahan sebati. Nasi goreng Cina istimewa sedia untuk dihidang. Segalanya yang bermula melalui detik yang istimewa. Ikatan sesama insan membuatkan hidup lebih bermakna. Kenangan manis yang ceria semuanya adalah rencana hidupku. Masakan seterusnya ialah sayur lodeh sambar. Ni pertama kali dengar ni, sayur lodeh sambar ni. Jadi kita jangan buang masa lagi sebabnya Chef Tajuddin Dormat dah pun bersedia untuk tunjukkan kepada kita semua bagaimana nak masak sayur lodeh sambar ni. Lodeh nak buat lodeh nak buat sambar. Hidangan kita pada hari ini ialah sayur lodeh sambar. Ini adalah bahan utama yang akan kita gunakan dalam masakan kita, serbuk sambar babas. Bahan-bahan untuk kita membuat sayur lodeh, kobis bulat, terung bulat, kita ada kacang panjang, nasi impit yang telah direbus, kacang dal, suhun, telur rebus, biji sawi, bawang-bawang dan juga cili merah, santan kelapa, kita ada serbuk cili babas, serbuk sambar babas, sedikit daun kari, kobis bunga, carrot atau lobak merah dan juga kita ada bawang besar ya. Sebelum kita mulakan masak, apa pun kita buat, kita kena cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan, bawang hendaklah dipotong terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita hiriskan, kita potong lobak merah ni, potong dalam bentuk dadu. Dan kita potong. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil lah. Dan juga kita perlu memotong kobis bunga. Kita potong dalam bentuk yang lebih kecil lah. Kita tak boleh nak masak dia dalam bentuk besar macam ni. Ya. Potong sedikit untuk dia lebih mudah masak lah. Kita perlu juga memotong kacang panjang. Potong dalam 1 inci atau 1,5 inci panjangnya. Untuk mudah kita nak masak lah. Ya. Dan juga terung. Terung bulat juga perlu dipotong. Panaskan kuali dan kita letakkan minyak. Ya. Biarkan minyak panas sedikit. Jadi kita boleh masukkan bawang, daun kari untuk nak dapatkan bau dia. Masukkan biji sawi. Kita goreng sekali dengan bawang tadi. Masukkan sedikit serbuk cili lah, jangan terlalu banyak lah. Kemudian kita masukkan serbuk sambar babas. Ya. Dan kita kacau dulu. Biarkan dia kacau sampai dia dapat bau, ya. Tambahkan sedikit air. Boleh masukkan lobak. Sementara kita tunggu sayur ataupun kuah kita ni mendidih. Jadi kita boleh potonglah nasi impit untuk kita hidangkan nanti. Ini pun dah mendidih. Kita dah boleh masukkan kubis bunga, terung bulat,
Kacau, biarkan dia masak. Untuk kita buat hiasan, saya gunakan telur rebus yang kita potong. Hiasan yang boleh dimakan lah. Apa yang kita letak atas pinggan, kita kena pastikan dia boleh dimakan. Dan kita masukkan kacang panjang ya, yang dah dipotong tadi. Kita masukkan suhun. Kacau sikit. Dan kita akan masukkan kobis bulat. Potong dalam masakan kita. Dan kita kacau. Ya. Kita biarkan dia sekejap, kita kecilkan api kalau perlu. So, kita boleh letaklah kacang dal. Yang dah direbus ni. Selain daripada menambah rasa, menambah lemak, dia juga untuk memekatkan kuah itu. Okey. Sebelum kita letak santan, kita letaklah perasa dia dulu. Kita gunakan garam lah. Okey. Dan kita masukkan santan. Santan pekat yang kita masukkan untuk nambahkan lemak daripada masakan kita lah. Okey. So, sebelum kita nak hidangkan atau kita nak apa pun, kita kena rasa dahulu. Barulah sedap. Kan? Sebab saya yang buat, lepas tu dia sedap. Ini dah masak dah ni, kita tutup api dulu. Masa untuk kita hidangkan lah. Ya? Tu. Tu. Kita letakkan sikit di bawah. Macam tu. Tu. So, jangan lupa kuah juga kita perlu letak lah. Ya? Kemudian kita boleh letakkan lagi sedikit nasi impit di atas. Ya? Dan juga telur yang telah kita potong tadi. Buat sedikit hiasan lah. Saya gunakan cili dari sini. Perlu dipotong sikit cili. Sikitkan bunga macam tu. Ya. Kita letak sini. Nampakkan color dia. Daun bawang. Okey, macam tu. Ya. So. Ya. Inilah hidangan kita pada hari ini, sayur lodeh sambar. Pada peserta, semoga berjaya. Dan kepada penonton di rumah, selamat mencuba resepi ini.